Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu pada kali ini untuk matematik tingkatan 4, bab 3 penakkulan logik. Dan kita akan lihat satu lagi standard pembelajaran, iaitu kita akan menentukan contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan tertentu. Apakah yang dimaksudkan dengan penyangkal untuk menafikan suatu pernyataan? Bagi satu pernyataan palsu, sekurang-kurangnya satu contoh penyangkal boleh diberi untuk kita menafikan kebenaran pernyataan tersebut. Sebagai contoh, kita lihat satu pernyataan. Semua poligon mempunyai 2 atau lebih perpenjuru. Jadi, kamu perlu fikir dahulu adakah pernyataan ini benar atau palsu. Adakah semua poligon mempunyai perpenjuru? Jadi sekarang, sebenarnya pernyataan ini adalah palsu. Bila palsu, kamu perlu sediakan satu contoh penyangkal untuk kita menafikan kebenaran pernyataan ini. Jadi sekarang, kamu perlu fikir antara semua poligon tu, apakah poligon yang tidak mempunyai perpenjuru? Jadi di sini, segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Jadi segitiga di sini merupakan satu contoh penyangkal untuk kita menyokong bahawa pernyataan ini adalah palsu. Okey, jadi kita lihat praktiskan diri soalan pertama. Tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan matematik di bawah. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Okey, yang pertama. Semua segi 4 tepat ialah segi 4 sama. Adakah semua segi 4 tepat ialah segi 4 sama? Kamu perlu ingat semula ciri-ciri bagi segi 4 tepat dan segi 4 sama. Jadi di sini kita boleh katakan bahawa pernyataan ini adalah palsu. Jadi bila palsu, kamu perlu sediakan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan kamu. Jadi sekarang bila kamu nyatakan palsu, maka kita nyatakan sebab dialah penyangkal dia, iaitu segi 4 tepat tidak mempunyai sisi yang sama panjang. Okey? B. Sebilangan nombor kuasa 2 sempurna boleh dibahagi tepat dengan 5. Okey, sebilangan nombor kuasa 2 sempurna. Jadi, kamu boleh fikir apakah nombor kuasa 2 sempurna? Kita ada 1, 4, 16, 25. Okey, jadi 25 boleh dibahagi tepat dengan 5. Apabila perkataan depannya ialah sebilangan, maksudnya pernyataan ini adalah benar. Okey. C. 5 atau 9 mempunyai 2 faktor. Okey, yang ni adalah pernyataan majmuk digabung guna perkataan atau. Jadi, salah satu benar dikira benar. Okey, 5 mempunyai 2 faktor. Okey, faktor bagi 5, 1 dan 5. Faktor bagi 9. 9 ada banyak ya. 1, 3, 9. Jadi, 5 mempunyai 2 faktor. Dah ada satu yang benar, maka pernyataan ini benar. Okey, soalan D. 36 ialah gandaan 4 dan gandaan 14. Okey, apa maksud gandaan? Maksudnya, 36 ni boleh dibahagi tepat dengan 4. Dan, apabila digabungkan guna perkataan dan, maksudnya mesti kedua-duanya benar, barulah pernyataan ini benar. Jadi yang ni benar. 36 ialah gandaan 14. Boleh tak 36 kita bahagi tepat dengan 14? Tak boleh. Jadi bila satu palsu, kita gabung guna perkataan dan, maka pernyataan ini akan menjadi palsu. Dan bila palsu, kamu perlu sediakan satu contoh penyangkal. Jadi 36 tidak boleh dibahagi tepat dengan 14. Okey. Boleh? Seterusnya kita lihat soalan 2.
tulis pernyataan matematik yang dikehendaki dalam kurungan bagi setiap yang berikut. Kemudian, tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan yang ditulis. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Okey, sekarang ni dalam bentuk asas nombor 100 asas 8 tolak 77 asas 8 sama dengan 1 asas 8. Okey, kita nak nafikan, maksudnya kita akan tukar simbol yang ada. Okey, kalau ayat matematik kita akan tukar simbol yang ada lah. Okey, jadi kamu tukar jadi penafian, gantikan tanda sama dengan tidak sama dengan. Jadi, sekarang ni kita nak tahu, betul tak 100, okey, 100 asas 8 tolak 77 asas 8. Kita kira dahulu. Yang ni tak boleh, kita pinjam. Okey, pinjam asas 8. Okey, kita pinjam. Yang ni akan jadi 8. Okey, yang ni kita pinjam lagi. Yang ni akan jadi 8. Yang ni akan jadi 7. Jadi yang ni 0. Yang ni akan jadi 1. Jadi sekarang 100 asas 8 tolak 77 asas 8. Kita akan dapat 1 asas 8. Jadi sekarang kita perlu nyatakan sama ada yang ni benar atau palsu. Okey, jadi yang ni adalah palsu. Sebab apa? Sebab kita dah lihat tadi, yang ni bila kita tolak kita akan dapat 1. Okey. B. Kuboid mempunyai 4 keratan rentas seragam. Okey, kita nafikan dia. Kuboid tidak mempunyai 4 keratan rentas seragam. Jadi yang ni benar atau palsu? Yang ni adalah benar. Okey, C. Jika Y sama dengan 2X selari dengan Y sama dengan 2X tolak 1, maka Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X tolak 1 mempunyai kecerunan yang sama. Dan yang ni dia minta kita tulis akas. Jadi akas kita akan buat jika Q maka P. Jika Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X tolak 1 mempunyai kecerunan yang sama, maka Y sama dengan 2X selari dengan Y sama dengan 2X tolak 1. Jadi, betul ke? Yang ni bila kecerunan sama, maka dia selari. Jadi, pernyataan ini benar. Okey, bila benar, tak perlulah kamu sediakan penyangkal. Okey, D. Jika segitiga ABC bersudut tepat di C, maka C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Dan yang ni diminta kamu tulis songsangan. Okey, kita dah belajar akas, songsangan, kontrapositif. Maksudnya kita akan menafikan pernyataan ini, iaitu jika segitiga ABC tidak bersudut tepat di C, maka C kuasa 2 tidak sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi sekarang, kita tentukan kebenarannya dan pernyataan ini adalah benar. Okey, jika dia bersudut tepat, maka dia adalah menggunakan C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, jika kita nafikan, dia akan tetap menjadi benar. Okey, sebab apa? Sebab implikasi dengan yang ni, bila yang ni benar, dia akan jadi benar. Okey, dan D. Jika W kurang daripada 7, maka W kurang daripada 5. Yang ni dia minta kamu tulis kontrapositif. Okey, kontrapositif maksudnya kita akan nafikan akas. Jadi, kita akan nafikan akas jika W, okey, kurang ni kita akan nafikan dengan cara lebih besar atau sama dengan 5, maka W lebih besar atau sama dengan 7. Okey, kita kontrapositif, kita akan nafikan akas. Jadi sekarang, pernyataan ini benar atau palsu? Jika W lebih besar atau sama dengan 5, maka W lebih besar atau sama dengan 7. Jadi pernyataan ini adalah palsu. Sebab apa? Kita cari satu nombor yang lebih besar daripada 5.
Contoh cikgu ambil 6. Jadi apabila W sama dengan 6, okey, 6 lebih besar daripada 5. Tetapi 6 adalah kurang daripada 7. Sedangkan dalam kontrapositif dia kata dua-dua lebih besar. Bila kita ambil satu contoh 6, satu lebih besar. Satu akan jadi lebih kecil daripada 7. Jadi ini adalah contoh apabila soalan itu palsu, kita sediakan satu contoh penyangkal untuk kita menyokong jawapan kita tu. Apabila kita kata palsu, kita kena sediakan penyangkal. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham tentang maksud penyangkal bagi kita menafikan suatu pernyataan. Iaitu bagi pernyataan palsu, kita perlu sertakan satu contoh penyangkal untuk menyokong nilai palsu pada pernyataan tersebut. Seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen.